وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pada tengah hari ini kita sambung pada tajuk menentang riddah dan golongan murtad. Baik, di antara jihad yang wajib dilakukan dalam sebuah masyarakat Islam iaitu jihad menentang golongan murtad. Ya. Antara jihad menentang kerosakan dan kemungkaran dalam masyarakat Islam ialah jihad menentang riddah atau murtad, iaitu kufur selepas beriman, iaitu takrif yang ringkas. Kufur selepas beriman, walaupun pada asal makna riddah itu daripada perkataan radda yaruddu, urudud atau riddah ini dengan makna kembali. Riddah itu dalam bahasa Arab maksudnya ar-ruju', iaitu kembali. Kerana berlaku pada zaman Nabi SAW, golongan yang mula-mula murtad iaitu mereka yang beriman sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj, beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian apabila baginda SAW mengaku telah pun melalui perjalanan Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit sehingga sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian turun semula ke bumi dalam tempoh 1 malam. Perkara itu menyebabkan sebahagian daripada kalangan orang yang telah beriman merasa ragu, lalu mereka kembali kepada agama asal, iaitu mereka kembali kepada kekufuran. Jadi makna asal riddah atau murtad iaitu orang yang kembali pada agama asal. Ya, orang itu dipanggil murtad, perbuatannya itu dipanggil riddah, kembali pada agama asal. Tetapi pada hari ini, pada zaman yang kemudian, perkataan riddah itu diguna untuk semua bentuk kekufuran selepas beriman. Tak kira kita ni asal, bukan kita, seseorang itu asalnya agama Kristian, masuk Islam, balik kepada Kristian, kembali kepada Kristian. Hindu masuk Islam, kembali pada Hindu. Tak ada agama, masuk Islam, kembali kepada tak ada agama. Dia juga termasuk orang yang asal agama Hindu, masuk Islam, lepas tu pergi Kristian. Kristian masuk Islam, pergi kepada Buddha. Maknanya dia tak kira kembali kepada agama asal ke tidak, walaupun pada peringkat awalnya begitu. Ya, pada hari ini mana kufur selepas beriman, semua itu adalah jenayah riddah. Dan riddah ini salah satu jenayah dalam Islam. Dia termasuk dalam jenayah, dalam kesalahan-kesalahan di bawah hudud. Dalam kalau kita lihat kanun jenayah syariah, iaitu hukuman jenayah dalam Islam, dia terbahagi kepada hudud, qisas, diyat dan ta'zir. 4. Ada 4. Di bawah hudud ni ada 7 perkara. Pertama, berzina. Berzina ni jenayah. Walaupun pada masyarakat moden hari ini, terutamanya di negara-negara barat, zina ni kalau suka sama suka, dia tak jenayah. Tetapi bila dilakukan secara paksa, ataupun kita kata rogol, perkosa, rape, yang itu baru jenayah. Kalau orang suka sama suka, tinggal serumah, buat kerja maksiat tu, buat perkara kerja itu tak ada jenayah. Itu bila rogol jenayah. Dalam Islam, berzina adalah jenayah, bukan hak asasi manusia.
Kemudian menuduh orang lain berzina. Menuduh orang lain berzina, jenayah. Kedua, qazaf nama dia. Zina, qazaf. Lepas tu as-sariqah, mencuri. Ya. Kemudian syurbul khamr, iaitu minum arak. Pun jenayah. Zaman sekarang ni minum arak, minumlah. Tapi bila minum arak dan memandu, baru jenayah. Dalam Islam, minum saja tidak mabuk pun jenayah. 4. Kemudian yang kelima, riddah, murtad. Jadi murtad ni pun dia termasuk dalam kesalahan jenayah, ya, dalam Islam. Keluar daripada agama Islam menjadi kufur ni satu jenayah dan hukumannya bunuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, daripada Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluhu. Hadis rawahul Bukhari. Siapa yang menukar agamanya, maka hendaklah dia dibunuh. Baik. Kesalahan ke-6 dalam hudud. Tadi 5, 6, hirabah, itu merompak. Merompak, sama ada merompak di jalanan ataupun merompak dalam bandar, rompak bank ke apa ke, rompak masuk rumah orang ke, ataupun tak rompak, tak ambil barang pun, tak ambil harta, tidak bunuh orang dan tidak juga mengambil apa-apa harta, tetapi perbuatannya itu menakut-nakutkan orang dengan senjata-senjata. Itu pun termasuk hirabah. Itu yang ke-6. Yang ke-7 iaitu burah, menentang pemerintah yang melaksanakan pemerintahan Islam, melaksanakan syariat. Jadi ada orang tak puas hati, dia kumpulkan kekuatan, ketenteraan, kekuatan yang kira-kira dia dapat menggugat pemerintah. Dia isytiharkan, dia menentang pemerintah yang menegakkan syariat, maka perbuatannya itu dipanggil burat. Saya pernah cerita di sini, saya ingat isu burat ni. So 7 perkara ini dia termasuk dalam hudud. Murtad ni benda besar. Benda besar. Kemudian qisas itu yang bunuh, mencederakan orang. Lepas tu diyat, bayar pampasan, ganti rugi, dan ta'zir, perkara-perkara yang tidak ada nas dalam Islam, ataupun perkara-perkara yang kesalahan-kesalahan di bawah hudud dan qisas, kemudian tidak cukup syarat-syarat untuk laksanakan hudud dan qisas, maka dipindah pada ta'zir. Jadi saya sebut benda ni nak bagi tahu bahawa murtad salah satu jenayah, ya. Jadi dia kata, apabila Islam memerintahkan supaya mengubah kemungkaran dan menentang kezaliman serta menentang kezaliman serta maksiat yang berlaku dengan tangan, lisan dan hati, yang kita sebut dahulu, kewajipan menentang kemungkaran ni dengan tangan, iaitu dengan kuasa, dengan adanya authority. Kemudian dengan lidah, tak ada authority, tapi mampu bercakap, mampu mendidik, mampu menjelaskan, maka kena bercakap dengan lidah, menerangkan kebenaran dan menolak sebarang bentuk kezaliman dan kemungkaran. Kemudian paling rendah sekali, dengan hati mesti benci perkara mungkar dan perkara kemungkaran itu. Jadi dalam hal ini kita juga dituntut menentang perkara murtad ni dengan keadaan yang sedemikian rupa, sehingga kan dosa-dosa besar, ya, sekalipun kekufuran ialah dosa yang paling besar, perkara mungkar yang paling diingkari, dan ridah khususnya adalah seburuk-buruk peringkat kekufuran. Sesiapa yang beriman dengan Islam berdasarkan sikap redha dan ilmu, kemudian syubhah mengenai Islam, maknanya ragu-ragu tentang Islam, timbul kepadanya, maka wajib ke atasnya untuk membentangkan kepada para ulama yang diyakini dalam halangan muslimin untuk berbincang tentang perkara itu dan membuang kekhususannya. Syekh Al-Qaradawi dalam banyak kitabnya dia sebut benda ni. Kalau ada siapa-siapa orang yang telah pun menganut agama Islam, ya, kemudian datang sebarang bentuk keraguan dalam hati dia, dia tak puas hati tentang apa? Tentang perempuan pakai tudung, tentang harta pusaka, pembahagian yang tidak adil, tentang talak berada pada tangan laki-laki, tentang apa lagi? Orang laki-laki menjadi pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa,
Apa? Lidzakari mithlu hazil unsayain. Apa yang dia tak puas hati? Dia ragu, betul ke ayat Quran ni? Betul ke hadis ni? Maka dia kena rujuk kepada para ulama supaya kekusutannya itu dapat dihilangkan. Dalam hal ini, orang-orang yang ada kesamaran dalam perkara agama, kita tak boleh terus hukum dia murtad. Sebaliknya, dia mesti diterangkan tentang hujah. Baik. Murtad ni tuan-tuan, dia boleh berlaku dalam 3 keadaan. Ini disebut oleh almarhum sahibus samahah Haji Said Haji Ibrahim dalam kitab dia Jenayah Murtad dalam Perundangan Islam, diterbitkan oleh Darul Ma'rifah. Dan sebenarnya benda ni pun common lah di kalangan para ulama, semuanya bersepakat. Murtad ni dia boleh berlaku dalam 3 keadaan. Keadaan pertama iaitu i'tiqad. Beriktikad iaitu mempercayai perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah Islam. Percaya perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah Islam. Yang kedua, mengucapkan dengan lidah perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam dan syariat, hukum hakam Allah Ta'ala. Dengan mulut, dengan lidah dia ucapkan kata-kata. Ketiga, dengan perbuatan. Okey. Yang pastinya, kita memang tak boleh hukum orang kalau benda tu dalam hati dia. Dia tak percaya tentang Islam, dia ragu tentang Islam, dia tak puas hati, dalam hatilah, kita tak nampak. Yang ini kita memang tak boleh hukum. Tapi di sisi Allah, bila orang tu ragu, sebab Islam ni, kalau tuan-tuan masih ingat, kita baca kitab sebelum ni, kitab Al-Iman. Iman itu dipanggil apa? At-tasdiqul jazim. Yang ni kita kena ada satu keyakinan yang teguh, yang tidak berganjak, yang tidak berubah. Maknanya satu keyakinan yang teguh, yang tidak berganjak, yang tidak berubah, dan tidak ada sebarang keraguan. Tapi kalau datang ragu, masalah. Sebab itu mula-mula lagi ayat dalam surah Al-Baqarah apa? Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. So maknanya orang yang ada ragu dengan Quran, dia sebenarnya tidak beriman. Apa benda yang dia ragu, dia mesti cari jawapan, dan dia kena tanya dengan orang yang layak untuk memberitahu kepada dia dan menghuraikan kekusutan dia. Tu masalah i'tiqad, benda dalam hati. Tapi bila dia luahkan dengan kata-kata, undang-undang Islam tidak adil kepada kaum perempuan, dia luahkan secara dengan jelas kata-kata dia. Kalau semua benda nak ikut Quran, susahlah hidup kita. Banyak benda yang tak logik, banyak benda yang tak kena dengan zaman sekarang, zaman moden ni. Betul ke semua ayat Quran ni datang daripada Allah? Entah ada ayat yang tipu. Contoh, dia telah luahkan dengan kata-kata dia. Maka di situlah boleh kita melihat kekufuran seseorang. Kemudian perbuatan. Ketiga, perbuatan. Perbuatan ni contohnya yang biasa diberi contoh yang diberi oleh para ulama, iaitu perbuatan mencampak Al-Quran ataupun hadis, kitab kertas atau lembaran kertas apa yang mengandungi hadis-hadis nabawi, dicampak masuk ke tempat yang kotor seperti najis, lubang tandas, longkang, ataupun perbuatan memijak-mijak Al-Quran dan memijak-mijak apa-apa yang ada kena-mengena dengan Islam lah saja. Perbuatan itu dengan tujuan menghina, maka cukup. Itu contoh yang diberi oleh para ulama. Juga boleh kita katakan ambil gambar Kaabah, pijak. Ya. Ambil buku-buku agama, baling ke dinding. Ini semua tak boleh pakai, campak. Quran, baling, campak. Itu contoh. Atau lagi perbuatan bila mana menyembah berhala.
walaupun hanya berbentuk lakonan, berlakon filem. Sebab tu orang Islam tak boleh berlakon jadi Sami Buddha, tak boleh. Berlakon jadi padri, tak boleh. Tak boleh. Walaupun berlakon, tak boleh. Ya. Kalau nak buat filem sangat pun, cari orang kafir betul. Cari yang kafir betul-betul untuk lakonkan watak padri atau watak Sami Buddha atau apa-apa. Orang Islam tak boleh. Ini 3 perbuatan yang boleh menyebabkan berlakunya murtad atau ridah. Baik tuan-tuan. Yang pertama tu kita tak boleh nak hurai, kita tak boleh nak hukum pasal benda tu dalam hati, dalam i'tiqad dia. Ada benda tu dalam hati dia, dia tidak luahkan, sebenarnya dia tidak beriman. Di sisi Allah dia tidak beriman. Sampai dia mati, ada lagi keraguan-keraguan dalam hati dia tentang Islam. Tapi zahirnya dia tunjukkan dia Islam. Hati dia ada benda yang dia tak puas hati, yang dia tak setuju, maka ciri-ciri ini menyerupai orang munafik, iaitu mereka menyembunyikan dalam hati perkara lain, mereka zahirkan Islam. Itu hati. Yang kita boleh ambil tindakan bila mana dia telah sampai kepada murtad itu dengan perbuatan lidah dia, percakapan dia, dan juga perbuatan tubuh badan dia, seperti yang saya sebut tadi. Yang hari ini kita lihat banyak yang bercakap lah. Sebabkan negara kita ni tuan-tuan, saya ingat tahun 2005 atau 2006 saya ingat, yang isu murtad kecoh masa tu, Lina Joy apa kan, pernah digesa di parlimen supaya dikuatkuasakan satu akta murtad, tapi kemudian ditolak oleh majoriti ahli parlimen yang beragama Islam. Akta ni tak sesuai dan macam-macam. Hari ini tiba-tiba nak timbulkan balik keperluan menangani gerakan missionary Kristian, orang murtad macam-macam. Orang yang nak minta tukar agama di Jabatan Pendaftaran Negara. Dan tadi saya pernah dihubungi satu orang pegawai daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Dia kata, apa hukum saya bekerja, saya luluskan orang ni Islam, dia nak buang perkataan Islam dalam IC dia, dia luluskan. Dia ni lulusan sebuah universiti, saya tak mahu sebut lah. Dia kata, kalau saya kata cari kerja lain lah. Dia kata sekarang ni susah cari kerja. Saya nak jawab pun susah. Sebab ini dasar sebuah negara. Kalau jadi murtad ni berlaku hari ini kalau kita lihat dalam bentuk-bentuk yang lain, seperti pluralism, dan juga kita nampak hari ini gerakan Islam liberal di Malaysia. Sebenarnya gerakan-gerakan ini nama saja bunyi dia liberal, bunyinya pluralism, ataupun ada orang tak setuju pluralism ni. Sebab memang agama pun dah memang berbilang-bilang dalam kenyataan realiti dunia hari ini, memang agama ada banyak. So pluralism ada yang mengertikan bukan kita mengiktiraf agama lain, kita cuma nak memahami agama-agama lain, dia adakan dialog antara agama supaya kita lebih bertoleransi. Maknanya kita lebih memahami orang lain dan kita bertoleransi dengan amalan agamanya tanpa kita mengiktiraf agama dia. Kalau itulah pluralism, saya ingat tak masalah. Saya kata Islam tu benar. Inna dina indallahi Islam. Tapi agama lain, kita tak boleh paksa orang masuk agama kita. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Islam agama yang paling betul, tapi kita kata kita tak boleh paksa orang lain menganut agama kita. Yang itu tak ada masalah. Kita nak memahami Kristian, kita berdialog dengan padri, dengan gereja. Kita nak memahami agama Buddha, kita berinteraksi dengan dia. Kalau itu yang dikatakan pluralism, saya tak masalah. Yang saya masalah, bukan saya, yang masalah pada iman, bila kita mengiktiraf agama Islam pun betul, tapi kita tak boleh kata agama lain tu salah, pasal agama lain pun betul. Kebenaran itu berada di mana-mana. Yang penting semua agama mengajar kebenaran atau mengajak kepada kebaikan dan kepada kebenaran. Cuma jalannya berlainan. Nak ikut Islam, ikut Islam. Nak ikut Kristian, ikut Kristian. Nak ikut Buddha, ikut Buddha. Nak ikut agama apa, ikutlah. Jadi dia kata benda ini bukan pluralism, benda ini dipanggil relativism. Sebenarnya untuk bahas tentang istilah, nama tak penting lah tuan-tuan.
Bagi saya soalnya kafir ke tak? Itu dia. I'tiqad kita ni kafir ke tak? Bila kita menerima atau kita seolah macam mewawarkan pula agama lain berbanding agama kita sendiri. Isu yang berlaku tentang we are children of Allah, children of Allah. Ada tak istilah seperti itu diguna dalam Quran? Ada tak? Yang ada dalam Quran, lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah dia tidak melahirkan dan tidak diperanakkan. Allah tidak melahirkan anak dan Allah tidak menjadi anak kepada sesiapa. Dalam agama Kristian memang diguna istilah children of God, merujuk kepada para malaikat, angels of God ni dia kata anak-anak Tuhan. Dan manusia sejagat ini juga adalah children of God. Children of God dengan makna orang-orang yang disayangi Tuhan. So dia gunakan term sebagai children of God dengan maksud manusia atau orang-orang yang disayangi Tuhan. Bukan makna anak secara literalnya. Bukan kata anak Tuhan betul-betul. Tapi yang Jesus Christ, yang itu anak betul. Yang manusia lain ni orang-orang yang disayangi Tuhan. Wajar tak kita sebagai orang Islam guna perkataan children of Allah, sedangkan Quran telah ada istilahnya sendiri? Dalam hadis-hadis Nabi SAW dah ada istilahnya, iaitu kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi kalau kita nak cakap orang putih pun jangan kata children of God, kita gunalah servants of God, servants of Allah. Macam itu, hamba-hamba Allah. Yang kita nak pakai dia agak dia punya tu buat apa? Kalau gitu tak salah bertasbih alhamdulillah, alhamdulillah. Main kita kata haleluya, haleluya, lepas solat kan kita buat nak haleluya, haleluya, haleluya 33 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. God is great, God is great, God is great 33 kali. Ganti Allahu Akbar. God is great, God is great, God is great. Nak best lagi buat lagu. God is great. Main piano satu. Main piano satu. Kalau dah kita nak ya sangat ikut agama, cara agama orang, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kamu akan ikut jejak langkah orang-orang sebelum kamu. Sebab tu lagi istilah pun kita tak boleh ikut. Kita guna istilah yang ada dalam Al-Quran, istilah yang ada dalam hadis. Siapakah kita? Itu hamba, ya, hamba-hamba Allah Taala, ya. Ibadur Rahman dalam Quran sebut hamba-hamba kepada Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Penyayang. Macam itu. Hamba-hamba, ya, ibad. Itu contoh. Okey. Ada pula yang kata kita tak boleh terus hukum. Betul, dalam Islam. Dalam Islam, hatta dalam kalau kita melaksanakan kanun jenayah dalam tentang kesalahan murtad ini, tuan-tuan, puan-puan sekalian, Imam Asy-Syafi'i dia ada dua pendapat. Satu pendapat kata orang yang telah murtad, jelas murtad dia, wujubul istitabah, hakim wajib mengarahkan dia bertaubat. Tempoh yang diberikan adalah 3 hari. 3 hari wajib bertaubat. Maknanya kena ada orang datang jumpa dia, ulama ke siapa ke, berhujah dengan dia, cuba yakinkan dia kembali kepada Islam. Benda apa yang dia ragu sangat tentang Islam ni? Kalau dia sedia untuk tarik balik, okey, kemudian dia dengar hujah, dia tak puas hati tentang ini, itu, kita jelaskan, dia terima. So dia tidak dibunuh. Imam Malik berpendapat, tadi Imam Syafi'i satu kata wajib, satu pendapat kata sunat saja. Maknanya kalau jatuh hukuman murtad, dia salah, boleh bunuh terus. Oleh kerana negara kita ni tidak ada undang-undang murtad, dan tak ada orang yang murtad tidak akan dihukum, tidak ada undang-undang yang mana suruh bunuh. Sebab itulah keluar fatwa. Fatwa yang mengatakan sister in Islam gerakan sesat yang menyeleweng.
anti hadis, Kasim Ahmad, sesat dan membawa fahaman yang menyeleweng daripada Al-Quran dan Sunnah. Kita cuma keluar fatwa, dan fatwa dalam negara kita ni sebenarnya berbentuk nasihat saja. Dia tidak ada kuasa dari segi penguatkuasaan pun. Dia cuma warta untuk sebagai nasihat. Macam rokok lah. Rokok haram, tapi tak ada pun undang-undang siapa isap rokok boleh ditangkap, disebat atau dipenjarakan. Tak ada. Yang hukum di BKL buang puntung rokok berkata-kata. Segi kesalahan bila kata merokok tu haram, ada tak dari segi penguatkuasaan siapa yang didapati isap rokok maka akan dihukum dari segi hukum syarak? Tak ada. Dipenjarakan. Tak ada. Macam tu juga tentang murtad ni. Cuma boleh bagi tahu supaya orang lain, masyarakat Islam yang lain tidak terpengaruh dengan golongan ini. Dan gesa supaya pihak berkuasa batalkan pendaftaran pertubuhan ini, Sister ini Islam. Sebab dia tak bawa Islam yang sebenarnya. Antara perkara lain yang menyebabkan murtad ni bila pertikaikan hukum hakam yang telah qat'i. Mempertikaikan tentang, saya ingat saya cerita banyak kali dah tentang dia kata tak adil pembahagian pusaka, laki-laki dan anak laki-laki dapat 2/3. Lizakari mislu hadzal unsayain. Dia mana dia pertikaikan ayat Al-Quran. Bila dia kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu, golongan laki-laki, qawwamun adalah orang-orang yang menjaga, memimpin, mentadbir, mengurus kaum perempuan. Dia tak setuju ayat ni. Sebab nampak macam mana datangnya liberal. Bila ada satu golongan, dia tidak suka untuk terikat kepada fahaman-fahaman lama. Dalam agama Kristian, dia tak mau terikat dengan cara agama yang dimomokkan atau didoktrinkan oleh golongan graduate Katolik. Muncul gerakan untuk pembebasan ni. Akhirnya muncul Protestan. Martin Luther, yang menggerakkan, Martin Luther King, dia menggerakkan bukan Martin Luther ni di Eropah, dia menggerakkan gerakan supaya semua orang layak untuk baca Bible sendiri, akses kepada Holy Book tanpa perantaraan golongan agama. Sebab golongan agama ni dia eksklusif. Memang betul pun zaman gereja memerintah Eropah memang dia macam tu. Hanya siapa yang tahu bahasa Latin saja boleh akses dengan Bible. Dan sesiapa yang menterjemah Bible ke dalam bahasa Inggeris saja boleh dibakar hidup-hidup. Baca sejarah dia panjang tentang pemerintahan gereja ni. Jadi muncul gerakan nak membebaskan diri daripada cara beragama mengikut fahaman golongan yang lama. Mereka nak bebas. Dan benda ni masuk dalam agama kita, Islam. Tidak mahu mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana cara para ulama dulu. Cara Nabi, cara sahabat, cara ulama tabi'in, cara yang Nabi kata qurun mufaddalah, khairukum qarni thumma alladhina, golongan salafus soleh. Tak mau ikut cara ulama-ulama memahami ayat Quran. Sedangkan memahami ayat Quran ni mesti dengan kaedah dia. Tuan-tuan, ni bangunan KLCC ni, menara ni berapa, 88 tingkat? Betul? Saya pun tak tahu. Tuan-tuan pun tak tahu berapa tingkat? 88 tingkat. Okey. Saya pernah jumpa satu engineer Arab. Dia tanya saya, kau tahu tak macam mana bangunan Burjain, menara kembar dekat Malaysia ni, dia bina macam mana? Saya tak tahu. Dia kata kau ni orang Malaysia pun tak tahu. Dan saya tak sangka pula balik Malaysia saya mengajar di sini. Dia kata dari segi kalau bidang engineering ni, handasah. Kalau kamu nak bina bangunan yang tinggi 50 tingkat, dia punya konkrit piling ditanam di bawah tanah tu kena dalamnya pun 50 tingkat. Dia cerita saya lah. Maknanya kalau katakan bangunan setinggi botol mineral ni, dia punya besi nak tanam di bawah tu mesti sama dalam, baru bangunan tu jadi kuat. Dia takkan runtuh. Oh, macam tu. Maknanya
Yalah, kalau orang yang tak tahu, dia mesti gerun tengok bangunan tinggi-tinggi. Tapi kalau kita tahu, dia ditanam tiang tu sampai ke bawah, oh kuat, stabil. Sebab yang buat bangunan ni mestilah pakar-pakar dia, engineering, pakar-pakar dalam civil engineering, kan? Pakar dalam pembinaan bangunan, macam-macam pakar. Pakar dalam quantity surveyor dia, apa semualah. Engineer yang layak untuk rangka dan rancang macam mana nak bina bangunan setinggi ni, maka bangunan ni kukuh. Cuba kalau tuan-tuan bayangkan saya, ustaz, dengan beberapa orang Ustaz Ridwan Makno, Ustaz Taliban, Ustaz siapa-siapa lagi, tak usah pakai engineer ni lah, biar kita orang lah buat. Kan, macam ni bazir semua, tanam-tanam bawah tanah ni, kita tanam sikit-sikit cukup. Yang penting yang luar tu orang nampak, dalam dah tak payah. Kami pun buat, rancang, suka hati je. Bangunan ni saya ingat roboh. Lepas tu saya kata-kata Ustaz ni Abdul baru ni saya baca, hebat. Kalaulah bangunan yang tinggi dibenarkan kepada bukan jurutera untuk membinanya, tunggulah saat keruntuhan bangunan itu. Dan kalaulah agama ini dibenarkan kepada golongan yang bukan layak untuk bukan juruteranya untuk membinanya, tunggulah saat keruntuhan umat ini. Hari ini bila semua orang kata dia layak nak tafsir ayat Quran, nak tafsir hadis atau tolak hadis, tunggulah saat macam mana di Indonesia hari ini hancur, tuan-tuan, agama. Saya baca Facebook, kalau orang-orang Indonesia yang Islam liberal ni hancur. Arak, dia kata golongan-golongan yang goblok ini tidak mau minum arak. Apa ada pada khamar, macam-macam lah. Dia macam mempelekeh lah, tuan-tuan. Ayat-ayat Al-Quran macam tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dia kata rijal memang dalam bahasa Arab maknanya lelaki-lelaki, jamak, plural. Kalau jamak, kalimah singular dia rajul, jadi rijal, lelaki. Tetapi perkataan rajul di situ bukan makna laki-laki, tetapi makna dia sifat kelakian. Nampak? Kalau zaman dahulu orang laki-laki memberi nafkah kepada isteri, cari rezeki, memberi nafkah pada isteri, memberi pakaian, memberi tempat tinggal kepada isteri dan anak-anak, maka layaklah dia jadi pemimpin. Dan layaklah dia mentalakkan isteri dia bila isteri dia tak taat. Zaman hari ini berapa ramai laki-laki yang tak bekerja. Nampak? Best tak? Best. Ibu-ibu, ibu-ibu pula, kakak-kakak kat atas seronok ni. Mana kalau kakak-kakak perempuan yang ada kat atas ni, yang gaji lebih besar pada suami duit kerja ada, kerja tak ada, kita yang bayar sewa rumah, kita yang bayar sekolah anak, kita yang urus rumah, kita yang cari makan, suami kerja ada duit, kerja tak ada duit. So kepada perempuan lah untuk ceraikan suami. Inilah dia liberal, dan inilah bentuk kesesatan yang berlaku sekarang. Dan benda ni sebenarnya yuaddi ila riddah. Hadhil umur tuaddi ila riddah. Perkara ini dia membawa kepada murtad. Sebab itulah tidak ada akta murtad. Majlis fatwa cuma boleh kata, atau majlis agama cuma boleh hukumkan, fatwakan bahawa golongan ini sesat, menyeleweng. Kalau ada akta murtad, terus dakwa di bawah murtad. Dan sudah tentulah mereka ni akan ditanya di soal. Sistem ini Islam ni bukan baru, tuan-tuan. Ke baru semalam. Lama dah. Saya pernah pergi dalam majlis-majlis mereka. Saya tengok mereka bercakap. Mereka menghina ulama, mereka pelekeh. Cara memahami Quran, cara yang dikatakan macam cara konservatif, cara tradisional. Dia nak memahami Quran cara yang baru. Kalau ikut saya, cara setan lah. Cara syaitan nak sesatkan manusia. Orang yang tak ada kelayakan untuk memahami kawaid Arabiah, kawaid lughah, usul tafsir,
Nasakh dan mansukh, nasikh dan mansukh. Tak ada kalau kita kata bangunan lah. Orang yang bukan engineer nak bina bangunan. Macam itulah orang yang bukan ahli nak bercakap pasal ayat Quran, nak petikaikan hukum, jadi rosak. Dan benda ni sebenarnya murtad yang sedang berlaku sekarang. Berapa ramai pengikut? Berapa ramai orang yang dulunya pakai tudung, bila dengar hujah-hujah dia, oh tak apa, ada pandangan yang kata tak perlu. Dan mereka, saya pernah baca, saya ada beli buku-buku ni, dia hilang lah, buku-buku yang diterbitkan oleh puak-puak Islam liberal di Malaysia ni. Dia ada buku yang syarikat apa, Jalan Telawi tu, Sistem Islam. Kalau baca buku-buku dia, tuan-tuan, rosak. Apa lagi cakap pasal pasal ni, dia banyak, dia ambil quote ulama-ulama tertentu, tak sepenuhnya. Saya bagi contoh yang isu yang paling ni lah, yang paling biasa orang sebut. Ada pandangan daripada Al-Imam Ibn Ashur, iaitu satu ulama yang terkenal dalam mazhab Maliki, mengatakan jilbab atau tudung ini hanya budaya Arab. Jadi rambut bukan aurat. Dia hujah tu, biasa dengar. Kalau kita nak tolak hujah tu, kita boleh kata ini pandangan qaul syaz yang tidak terpakai pada jumhur ulama. Tapi kalau kita pergi betul kepada ayat yang ditafsirkan oleh Imam Ibn Ashur, dia kata, ada ayat dia. Dia kata jilbab ini hukum aurat pada surah Al-Ahzab ayat berapa? Yang tentang aurat ayat 59, tak silap saya. Ayat ini, syariat pemakaian hijab atau jilbab adalah meraihkan budaya orang Arab. So siapa orang perempuan dalam budaya Arab yang bertutup, dia adalah perempuan yang mulia. Jadi bila syariat ini dipakai, mereka orang Arab diberi kemuliaan. Lepas tu fal qaumul ladzi la yatanawwaluhu la yatanawwal al-jilbab, dia kata laisa lahum nasib lidzalik. Lebih kurang itu ayat dia. Jadi kaum-kaum lain yang tidak menjadikan pemakaian jilbab atau tudung hijab sebagai budaya mereka, tidak mendapat bahagian dalam kemuliaan itu. Faham tak? Tak faham juga. Maknanya orang Arab dimuliakan dengan adat mereka sebelum Islam. Ada yang pakai tudung, ada yang tutup kepala. Siapa yang tutup ni dikira wanita yang terhormat lah. Bila Islam mengambil budaya ini dijadikan syariat, maka orang Arab ni ada kelebihan, ada kemuliaan. Dan kaum-kaum lain yang tidak ada adat itu sebelum Islam, mereka tak dapat pun kemuliaan ini. Maknanya mereka bila masuk Islam pakai tudung, ikut apa yang telah disyariatkan. Sebagaimana juga tuan-tuan, kalau kita nak ikut banyak benda lain lagi, seperti bayaran diat 100 ekor unta, itu diamalkan pada zaman Abdul Muttalib. Bila mana dia bernazar nak sembelih salah seorang daripada anaknya, bila dia ada 10 orang anak laki-laki, dia nak sembelih seorang, dia nak sembelih seorang anak, maka diundi-undi kena pada Abdullah, anak yang paling dia sayang. Abdullah ni siapa? Bapa kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pergi kepada dia punya kita kata macam sami lah, dekat Kaabah tu. Maka dia buat undi, tarik nama Abdullah, terpaksa sembelih. Yang sami ni kata jangan sembelih, pendeta lah, kata bukan pendeta, dia bukan agama, bukan ada kitab. Dia kata jangan sembelih, sebaliknya ganti dengan 10 ekor unta. Undi lagi, nama Abdullah juga keluar, sehingga 10 kali. Maka kata pendeta ataupun orang agama yang sami lah dalam agama sembahan berhala ni, dia kata sudah sampai 100 ekor unta, maka tak payah sembelih, Abdullah dibebaskan.